Assalamualaikum. Hari ini kita nak discuss pasal 13 larangan umrah. Bila 13 larangan umrah ini bermula? 13 larangan umrah ini bermula apabila kita bermikat. Bermakna kalau dalam flight, kalau kita direct Mekah, kita akan bermikat di Karnul Manazil 45 minit, 1 jam sebelum touchdown ke airport Jeddah. Kalau kita daripada Madinah, kita akan bermikat di Bir Ali. Ini semua kalau ikut travel agent, mutawif akan bagi tahu kita dah nak sampai ke laluan dia, masuk ke tanah haram. Jadi kita kena berniat dan kita bermikat di situ. Bermakna siapa yang lelaki tu kita kena mulalah pakai pakaian ihram. Okey, pertama sekali larangan umrah, orang lelaki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang perempuan pakaian ihram kita, pakaian umrah kita, pakaian kita dalam ihram, pakaian ihram kita sama seperti biasa adalah menutup aurat dengan sempurna. Okey, dengan sempurna. Okey, larangan ihram kedua adalah tidak menutup kepala atau sebahagian kepala. Ini adalah untuk lelaki. Perempuan kita kenalah menutup kepala sebab kita kena menutup aurat dengan sempurna. Maknanya lelaki nak pakai topi tak boleh, pakai songkok tak boleh, pakai kupiah tak boleh. Kalau kita dah sampai airport Jeddah, tengok-tengok nak kena isi borang ke apa, kita pakai gelas, kita letak gelas ke atas, itu tak boleh. Nak masuk tandas tutup kepala sebab dah kebiasaan, itu tak boleh. Itu. Lelaki tidak boleh menutup kepala atau sebahagian kepala. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga bagi perempuan adalah menutup muka. Bermakna dekat kita dah bermikat itu, kita dah dalam 13 larangan ihram. Larangan ketiga adalah untuk wanita tidak menutup muka. Jadi mask tak boleh, nikab tak boleh, itu semua tak boleh. Keempat adalah memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan tidak boleh. Sarung tangan ini tak boleh. Sarung tangan ini tidak boleh. Sarung tangan ini boleh, tapi buka jari dia. Buka jari dia sampai sini. Ini boleh. Ada sarung tangan yang ada tali dekat sini yang masuk dekat jari. Buka, lipat sampai sini pergelangan tangan. Tutup dengan sempurna. Tutup dengan sempurna pergelangan tangan, tetapi mengikut larangan ihram tidak boleh menutup ni, memakai sarung di sini. Ada barang kat sini tak boleh. Okey. Yang kelima adalah memakai bau-bauan. Memakai bau-bauan ni adalah memakai atau mencium bau-bauan. Okey, turun dekat airport Jeddah pula nak tengok, nak masuk tandas, nak cuci tangan. Dah masuk tandas nak cuci tangan. Cuci tangan tu tengok-tengok sabun dia ada wangi. Tak boleh. Itu tak boleh. Nak pakai lotion pun dah tengok dekat kering pula tangan dah turun pesawat tu. Nak pakai lotion tak boleh. Kecuali yang tidak ada bau. Sengaja mencium atau sengaja memakai tidak boleh. Apa-apa jenis bauan, lelaki atau perempuan, dua-dua tak boleh. Yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Maknanya lelaki tak boleh pakai minyak. Yang ini biasanya daripada KLIA, daripada rumah kita dah tak pakai. Wangian-wangian tadi pun kita tak pakai. Nombor 7, menanggalkan rambut atau bulu. Ini perempuan kena hati-hati. Sebab tu apabila saya kata kita sampai aja dekat hotel, nak mandi, nak ambil wuduk, semua boleh. Tetapi serkup dalam jangan buka sikit aja. Menanggalkan rambut atau bulu tidak boleh. Ini adalah larangan ihram. Tetapi jika tertanggal tidak apa, jangan was-was. Tetapi jangan sengajakan tanggal. Sebab itu saya kata jangan buka serkup. Serkup jangan buka. Kalau nak mandi ke apa, pakai aja serkup, buka aja sini. Untuk ambil wuduk. Dah habis semua, kita dah tahalul, nak mandi, buka rambut semua boleh. Yang ke-8, mengerat atau memotong kuku. Mengerat atau memotong kuku ni kita dah siap-siap dah. Esok nak flight, hari ni dah kerat kuku dah. Kerat kuku, potong semua apa-apa nak potong kuku, kuku, kaki semua.
Yang ke-9 adalah menebang, memotong atau mencabut pokok-pokok di dataran di tanah haram. Bila kita dah sampai airport Jeddah tu, ada nak pergi ke bas tu, ada tanam pokok kat tepi-tepi atau sambil menunggu, tangan kena jagalah. Janganlah seronok pula dah lama 8 jam kat dalam flight. Seronok sambil lalu seret, lalu-lalu dekat daun. Jangan. Itu jangan dibuat. Nampak pokok sikit, cantiknya pokok ni. Dia dekat dalam airport tu ada tanam pokok-pokok ke, tak perlu. Itu kita kena jaga. Sekejap aja jaga. 3 jam 4 jam aja. Okey, yang ke-10 memburu binatang buruan. Ini tak adalah. Kita niat kita bukan nak pergi berburu pun ke sana kan. Nombor 11 berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil kahwin. Itu tak boleh. Dalam ihram kita tak boleh mengahwinkan. Tetapi boleh kahwin di Mekah? Boleh. Boleh nikah di Mekah? Boleh. Tetapi lepaskan ihram dulu. Maknanya lepas ihram, boleh. Kalau nak kahwin, kalau nak jadi wali, kalau nak mengahwinkan, semua boleh. Siapa kata tak boleh kahwin di Mekah, di Madinah? Boleh. Nikah boleh, semua boleh. Kalau cukup syarat dia, cukup rukun dia, semua boleh. Tetapi bukan di dalam ihram. Okey. Nombor 11, melakukan pendahuluan persetubuhan. Maknanya apa-apa yang boleh mendatangkan syahwat antara suami isteri itu tak boleh. Kalau cium-cium mendatangkan syahwat tak boleh. Kalau boleh, jagalah dulu jarak sekejap aja, 4 jam, 5 jam aja. Okey. 13, yang terakhir melakukan persetubuhan. Ini memang dilarang. Ingat ya, larangan ihram ini kalau dibuat berdosa. Tetapi jika tidak sengaja melakukan atau terlakukan, itu dikenakan dam. Tetapi kalau sengaja dibuat adalah berdosa. Itu kena faham. Sengaja buat berdosa. Tetapi kalau kita dah tak sengaja terbuat, itu tanya mutawif. Berapa dam dia? Dam paling tinggi adalah seekor kambing. Okey. Jadi kena faham. 13 larangan ihram ni kena buat. Sekejap aja. Kita bermikat. Kalau dari Madinah tu, kita bermikat di Bir Ali. Kalau dalam kapal terbang, kita bermikat di Karnul Manazil. Itu sampai kita habis. Sampai hotel. Sampai tawaf umrah, sa'i. Habis sa'i, tahallul, potong aja rambut, kita dah terlepas dari 13 larangan ihram. Kita habis dah umrah kita. Dan apabila kita buat umrah kembali, kita bermikat di Masjid Aisyah ke apa ke, kita bermula semula 13 larangan ihram ini. Macam tu. Dia senang aja. Kalau lelaki, jangan fikir, kita pergi umrah kena bawa banyak pakaian, kena bawa banyak kain ihram. Tidak. Hari pertama kita sampai, kita buat umrah. Hari kedua tu kita dah habis dah, kita boleh pakai kurta ke, pakai baju Melayu ke, pakai jubah ke, semua boleh lelaki. Hari ketiga kalau nak buat umrah semula, nak bermikat di Masjid Aisyah, pergi naik teksi atau naik bas. Mikat di sana dah pakai baju. Bermula 13 larangan ihram, bermula pakaian ihram. Habis sahaja habis tawaf umrah sa'i, lepas tu tahallul, gunting rambut aja. Habis dah 13 larangan ihram. Bermakna tidak susah sebenarnya, sekejap aja. Kalau daripada kita Karnul Manazil atau Bir Ali tu mungkinlah 1 jam kat situ. Immigration lagi, custom lagi, nak keluar flight bas 1 jam, 2 jam. Kita buat 3 jam. 5 jam aja lebih kurang. 13 larangan ihram. Kalau di Bir Ali pun lebih kurang lah daripada Madinah. Kiraan kita 5 jam aja. Kurang atau 5 jam. 13 larangan ihram. Selepas tu dah boleh dah. Nak potong kuku, nak apa, nak basuh rambut untuk perempuan, nak pakai nikab, semua boleh. Tetapi dalam masa 3 jam, 5 jam ni kita kena ikut 13 larangan ihram. Lepas tu nak pakai mandi, pakai sabun wangi, itu terpulang. Kemudiannya, ada yang tanya dekat saya, pakai telekung besar boleh ke? Telekung besar yang tutup tangan. Boleh, telekung boleh. Kita bukan menyarung tangan kita. Kemudian, siapa lagi yang tanya? Saya tak ingat. Okey, ada yang tanya,
pakai nikab boleh ke? Pakai nikab dalam umrah, dalam pakaian ihram tidak boleh. Itu menutup muka. Tetapi tawaf sunat boleh. Nak pakai mask, nak pakai nikab boleh. Dalam ihram tidak boleh. Tawaf sunat, nak pergi solat tu boleh. Yang kita dah lepas dari umrah kita, dah lepas daripada pakaian itu boleh. Nak pakai nikab bertawaf, tawaf sunat boleh. Nak pergi solat pakai ini boleh, semua boleh. Tetapi dalam umrah kita, dalam mengerjakan umrah kita, dalam larangan ihram kita, dalam kita pakaian ihram itu tidak boleh pakai ni. Kemudian macam mana kalau saya ada penyakit? Macam mana kalau saya ada penyakit pernafasan? Penyakit pernafasan, okey. Ada banyak cara sebenarnya. Pertama sekali, kan kita ada nasal tu kan, yang masukkan dalam hidung tu. Itu pun boleh menghalang daripada jangkitan juga. Itu boleh Google ataupun cari dekat Shopee. Nasal protector. Dia masukkan dalam hidung dia. Dia berfungsi sama seperti mask. Pakai yang itu. Tanya mutawif. Penyakit saya macam ni. Betul-betul macam ni. Boleh tak saya pakai mask? Kalau mutawif kata okey. Saya tak boleh nak menjawab sebab saya tak tahu keadaan penyakit tersebut. Okey. Kenapa dulu boleh pakai mask? Memang selepas habis pandemik, kerajaan Saudi kata boleh pakai mask. Untuk perempuan, kita semua kena tawaf wajib pakai mask. Wajib pakai mask. Tetapi selepas itu kerajaan Saudi keluarkan tidak boleh memakai mask. Kenapa dulu boleh, sekarang tak boleh? Dulu boleh kerana fatwa tersebut adalah dalam keadaan wabak. Dalam keadaan wabak bermakna pandemik. Itu dibolehkan. Tetapi apabila Saudi kata tidak boleh, bermakna itu adalah tanggungjawab kita untuk mengikut 13 larangan ihram. Dilarang tidak, tetapi itu adalah tanggungjawab kita untuk memahami 13 larangan ihram. Sama juga yang perempuan. Kalau ini, pakai yang ini, jenis ni. Ini tak tertarik kat ini. Memang tidak tertarik. Tetapi adalah tanggungjawab kita untuk mengikut 13 larangan ihram, menutup sini. Ini tidak disarung. Ini tidak disarung. Itu tanggungjawab kita dan pemahaman kita sendiri. Mengikut larangan ihram dengan sempurna. Okey, dia kata jangan tutup tangan, sarung. Ini dah tersarung. Itu ikut ke? Semata-mata kerana kita tak nak dia tertarik. Kalau dia tertarik ni, carilah apa-apa rebin ke apa ikat kat sini, atau belilah yang ketat sebelum pergi. Itu saja. Simple saja. Kita mengikut penilaian kita macam mana kita nak mengikut 13 larangan ihram ini dengan sempurna. Perempuan senang saja sebenarnya. Jangan gugur rambut, tutup aurat dengan sempurna, tidak menutup muka, tidak menutup memakai sarung tangan. Itu aja perempuan. Yang lelaki ada banyak lah dia kena jaga. Tetapi yang lain-lain tu tidak bersetubuh semua. Itu memang biasanya lah kita insya-Allah tak ada yang buat. Sebab apa 5 jam aja. Sebab itulah apa-apa benda selalu kita atau ustaz atau ustazah atau mutawif akan cakap, segerakan umrahmu. Maknanya touchdown je. Kita dah bertalbiah tu, kita dah bersemangat nak habiskan umrah ni. Sampai je hotel 12, ada yang sampai 12 malam, ada yang sampai 1 pagi, ada yang sampai 10 malam. Okey, sampai hotel, letak barang semua bersiap-siap, refresh, turun bawah, segerakan umrahmu. Habiskan umrah. Masuk masjid, pergi ke masjid, tawaf, solat sunat. Selepas tawaf, pergi sa'i, tahallul. Selesai. Alhamdulillah. Balik hotel, boleh tidur. Sebelum balik hotel, boleh makan aiskrim dulu. 1 pagi, 2 pagi, kedai aiskrim masih buka lagi. Semua tak ada masalah. Tetapi segerakan umrahmu. Itu sahaja yang penting. Saya betul-betul saya nak tekankan dekat sini pasal mask ni. Sebab terlalu ramai yang tanya.
kak boleh pakai mask ke, kak boleh pakai mask, tapi sebaik-baiknya ikutlah larangan ihram. Bila Saudi kata dulu boleh pakai mask, itu adalah tanggungjawab mereka sebagai kerajaan. Itu boleh. Tetapi bila dia kata tak perlu pakai mask, ikut balik larangan ihram yang asal. Tidak memakai mask. Jangan pakai mask. Itu sahaja. Simple sahaja. Kalau ada penyakit, cari alternatif lain. Yang sumbat hidung tu. Murah saja saya rasa. Satu tu RM20. Satu tu RM20 atau RM25. Boleh pakai hingga 3 atau 4 hari. Masukkan. Dia boleh cuci lagi benda tu. Saya pun tak tahu namanya. Nasal apa tau. Nanti saya tulis dekat description kalau saya ingat semula. Itu saja. Minta maaf terlaju pula. Tapi kena terangkan juga. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.